Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzuddin Noh dari USIM Tijarah Holding Sendirian Berhad. Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan kedatangan saudara-saudari yang berminat untuk memohon dalam menyertai program pemerkasaan usahawan mikro B40 Home Base dan Street Food melalui latihan dan pemantauan bersemuka dan atas talian. Hari ini saya akan memberikan penerangan mengenai program ini untuk memberi kefahaman kepada saudara-saudari sekalian. Saya akan menerangkan mengenai pelan pelaksanaan, KPI program, objektif program, aktiviti dan matlamat program serta carta aliran. Apakah manfaat program ini kepada saudara-saudari sekalian? Kita kena ingat, benda yang pertama, program ini adalah program yang percuma. Kita tidak akan kenakan apa-apa bayaran. So, manfaat yang pertama, saudara-saudari akan mendapat ilmu fundamental, iaitu ilmu asas dan lanjutan mengenai perniagaan dan industri makanan. Yang kedua, saudara-saudari akan mendapat pengalaman hands-on dan teknikal dalam industri makanan. Manfaat ketiga, saudara-saudari akan mendapat bimbingan mentor secara berkumpulan dan berstruktur selama 12 bulan melalui bersemuka ataupun secara atas talian menggunakan sistem dalam talian yang telah kita bangunkan. Ini ialah satu yang special yang kita lakukan untuk program ini. Kerana banyak program lain tiada sistem pemantauan ataupun pemantauan secara manual, sistem mentoring secara manual. Namun dalam program ini, sistem mentoring kita lakukan secara bersemuka dan juga secara atas talian di dalam sistem yang telah kita bangunkan. Dan yang keempat, insya-Allah pada akhir program ini ianya akan mengubah dan memajukan kehidupan saudara-saudari sekalian sebagai peniaga makanan home base dan street food. Kita mulakan dengan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, saudara-saudari perlulah berada dalam kategori B40. Yang kedua, kita kena ingat ini ialah satu program inklusif. Apa maksud inklusif? Inklusif bermakna ianya merangkumi dan merentasi kaum, agama, keadaan fizikal, sama ada kita orang yang biasa ataupun orang yang kelainan upaya. Maknanya program ini bersifat inklusif, semua boleh menyertai program ini. Namun, ianya hanya terhad untuk mereka yang berada di Selangor dan Negeri Sembilan sahaja. Maknanya orang luar tak boleh. Yang ketiga, usahawan mikro. Kecil-kecil sahaja. Yang besar-besar tak boleh. Yang ada kilang, ada restoran, ini bukan program saudara-saudari. Ini kita nak bantu orang mikro dan juga B40. Kita nak memberi satu pendedahan dan perubahan ke dalam kehidupan. Yang ketiga, yang keempat, syaratnya telah memulakan perniagaan makanan home base atau street food. Nanti sekarang dalam penyediaan borang, saya akan ceritakan apa home base dan street food itu. Syarat dia ialah telah memulakan perniagaan. Dia tak boleh fikir, saya nak mulakan minggu depan, saya nak masukkan program ni. No. Dia hanya yang mereka telah memulakan perniagaan. Sebab kita ni ialah satu program yang panjang. Program ini berlangsung selama 18 bulan. Jadi ianya memerlukan komitmen daripada saudara-saudari semua. Kita tak nak yang ada berhenti di tengah jalan. Dan syarat terakhir ialah selepas tuan-tuan dan puan-puan mengisi borang, nanti kita akan analisa borang dan kita akan berikan link untuk pre-test. Ianya terbahagi kepada 3 fasa. Pada fasa pertama, 200 orang ini semua kita akan berikan latihan selama 6 bulan. Nanti saya akan tunjukkan pada fasa 1 latihan-latihan apa. Selalunya dalam kursus-kursus lain dalam bidang makanan, dia menjuruskan kepada mungkin product development, cara marketing, tetapi bak kata orang lah, kalau paling hebat pun kursusnya, dia hanyalah from farm to plate. Tetapi program ini melebihi daripada program-program tersebut, iaitu kita mulakan daripada hati
sampailah ke pelanggan. Kita mulakan daripada internal, macam mana kita muhasabah, macam mana kita jaga kewangan peribadi kita, sampailah macam mana kita nak buat product development, macam mana kita nak gunakan Foodpanda, macam mana kita nak test di lab kita punya makanan ni, macam mana kita nak cari nak buat packaging, macam mana kita nak buat sistem dropship agent kita punya kek ni. InsyaAllah akan kita penuhi dalam modul-modul yang ada di dalam program ini. Jadi selepas habis 6 bulan, yang 200 peserta yang telah menghadiri kursus selama 6 bulan ini, untuk ke fasa seterusnya, untuk ke 12 bulan yang akan datang, kita akan pilih 100 orang yang terbaik sahaja, iaitu mereka yang telah mencapai kehadiran 80% secara atas talian. Kemudian dah habis tu kita bagi lagi test, post test. Yang telah mencapai 80% ke atas telah menghantar business model canvas dan juga video pitching tentang produk mereka. Jadi kita akan saring daripada 200 ni, kita akan tinggalkan 100 yang terbaik. Yang 100 terbaik inilah yang akan mendapat bimbingan ke fasa-fasa seterusnya. Bila dah lulus saja 100 orang ni, mereka ni akan terus dipantau selama 12 bulan. Mereka ini akan diberikan, dipecahkan kepada kumpulan-kumpulan, dan kumpulan ni ada mentor. Hebat tak tuan-tuan puan-puan semua? Selepas ini akan diletakkan di bawah mentor. Boleh tanya mentor 24 jam sebab kita tak payah pakai WhatsApp. Kita gunakan sistem. Ada kewangan, ada masalah, masukkan je dalam sistem tu, gunakan handphone saja. Jadi mentor akan tahu. Contohnya saya punya gas, saya jual goreng pisang, gas saya hilang. Hantar ke mentor. Mentor dapat. Time-time tu mentor dapat. Tapi mentor tak adalah tolong untuk belikan gas. So pada fasa kedua ni, usahawan terbaik akan melepasi saringan, akan diberi kursus intensif selama 6 bulan. Fasa 3 ni bermula daripada fasa 2 sebenarnya. 6 bulan, ketika training 6 bulan tu akan ada pemantauan dan juga bimbingan mentor. Kemudian fasa 3 ni, 6 bulan yang seterusnya terus bimbingan mentor. Dalam pada masa itu juga, mentor-mentor kemungkinan besar akan pergi melawat ke tempat saudara-saudari sekalian. So, apakah KPI program ini? Apa yang kita nak lahirkan? Apa yang kita nak dapat? Sekurang-kurangnya 80% tadi daripada 100 orang yang terakhir itu berlakunya peningkatan jualan. Kemudian 70% daripada tuan-tuan puan-puan akan berdaftar dengan SSM. Adalah enterprise-nya, ada yang nak buat senyam berhadnya, ada yang nak buat LLC-nya. Kemudian kita punya next KPI kita ialah sekurang-kurangnya 80% daripada tuan-tuan dan puan-puan telah mendapat sijil pengendalian makanan dari Kementerian Kesihatan. Jangan risau. Untuk sijil pengendalian makanan ini, kos ni dah dimasuk. So tuan-tuan puan-puan tak perlu bayar. Cuma SSM tu perlu untuk mendaftar perniagaan sendiri perlu bayarlah. Tetapi sijil pengendalian makanan ini dah termasuk dalam kos program ni. Di mana kena ingat seperti yang saya kata tadi, tuan-tuan dan puan-puan tidak akan dicas apa-apa. Kursus ni kursus free, kita hanya nak bantu tuan-tuan dan puan-puan. Untuk makluman, untuk kursus ini kita telah mendapat grant daripada Yayasan Hasanah. Apakah plan pelaksanaan? Okey, kita lihat. Ini adalah untuk fasa yang pertama. Sebab tu saya kata kita bermula daripada hati. Kita bermula daripada hati. Jadi pada fasa pertama, tuan-tuan dan puan-puan akan belajar mengenai menyemput rezeki, apa itu bajet, teknik envelope. Ini banyak tentang bajet peribadi. Macam mana nak mulakan niaga kalau kita tak gerti nak jaga duit kita sendiri. Kita jangan cerita lagi tentang duit niaga. Kemudian nak berniaga pun kena ada etika. Jangan tipu orang, jangan ubah berat. Semua kita akan cerita. Kemudian, sebab tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada yang baru berniaga, ada yang in between jobs, ada kena buang kerja baru nak berniaga. Duit mungkin ada lebih sikit. Ada ramai orang datang skim cepat kaya ke apa semua. Kita nak dedahkan tuan-tuan dan puan-puan, jangan melabur dalam skim-skim ni, Makau scam lah, apa-apa scam ni, supaya duit-duit tuan-tuan dan puan-puan jangan hilang. Kita nak berniaga ni. Kemudian kita akan didedahkan mengenai business model canvas, apa itu pengurusan, apa itu pemasaran, apa itu operasi. Kita nak jual goreng pisang, kita kena faham semua benda ni. Nak jual nasi lemak, kita nak jual kek, kita nak jual sos yong tau fu, kita kena faham mengenai ini. Dan juga asas kewangan perniagaan. Seterusnya, orang kata, ada kita akan belajar Shopee je.
Kita akan belajar Facebook, kita akan belajar Alibaba, kita akan belajar Lazada, kita akan belajar macam mana nak berniaga melalui WhatsApp, kita akan belajar juga macam mana nak berniaga melalui Instagram. Kemudian ada juga kelas-kelas jati diri, imej kendiri sebagai usahawan, usahawan makanan berjaya. Kita ada perkongsian daripada usahawan-usahawan yang berjaya. Kita ada berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5 kali. Usahawan-usahawan berjaya dalam bidang makanan. Yang orang jual nasi lemak dekat tepi jalan tu, kan? Yang sudah berjaya, kan? Mereka juga asal macam saudara-saudari sekalian. Jadi kita akan bawa mereka kongsi pengalaman mereka. Kemudian kita ada meniaga ni stres kan? Kita bawa juga pengurusan stres sebanyak berapa? 3 kali. Awal meniaga kita cerita tentang stres, macam mana nak manage stres. Yalah, ada antara tuan-tuan puan-puan baru kehilangan kerja, baru nak start meniaga, stres fikir anak ada 5. So kita bawa juga macam mana kita nak menguruskan stres. Ini yang kita kata kursus ni hebat sikit. Kemudian masukkanlah kita ke yang bila dah advance sikit. Dah advance sikit, saya rasa ini fasa kedua. Siapa yang dah lepas fasa pertama tadi 100 orang. Yang tadi untuk 200 orang tadi. Yang ni start daripada bulan Februari tahun depan. Yang ni yang setelah kita saring, ini untuk 100 usahawan yang terbaik tadi. Baru kita bagi macam mana asas pengendalian makanan, macam mana sijil tadi pengendalian makanan. Siap dengan kita bagi kursus sekali, dapat sijil daripada Jabatan Kesihatan tu. Kemudian pengenalan terhadap perkhidmatan rana. Saya jual goreng pisang, macam mana saya nak pakai GrabFood, Foodpanda, bungkus seat dan lain-lain. Lepas tu, saya boleh buat ejen dengan dropship juga makanan. Macam mana orang lain boleh buat? Saya pun nak belajar. Kemudian pembangunan produk makanan. Ya, sekarang kita nak buat nasi lemak. Kita mungkin boleh buat 5-6 jenis nasi lemak. Kita nak macam mana kita nak bangunkan produk kita? Kita nak buat sos, kita nak buat air. Kan? Kita belajar daripada pakar-pakar macam mana nak bangunkan produk. Kemudian halal. Asas persediaan halal. Kan? Kita nak faham. Sebab tu saya kata kita nak merentasi semua orang. Sama ada tuan-tuan puan-puan ni Melayu ke bukan Melayu, tapi macam mana? Contohnya kepada yang bukan Melayu tetapi ingin menjual kepada khalayak yang lebih besar. So macam mana nak menyediakan bahan-bahan. Kita nak jual tuan-tuan dan puan-puan kan, mungkin nak jual nasi ayam. Tapi saya Cina nak jual nasi ayam pada orang Melayu, macam mana? Kan? Tapi di sinilah kita ajar macam mana pengenalan terhadap halal. Kita nak dibang apa salah faham mengenai halal macam mana, supaya kita memastikan bahawa ruang lingkup pasaran tuan-tuan dan puan-puan lebih besar. Kemudian khusus asas pembungkusan makanan, macam mana nak bungkus makanan. Okey, kemudian pendaftaran perniagaan macam tadi, SSM macam mana nak berniaga. Lepas tu kita berniaga, mana tahu selepas ni tuan-tuan dan puan-puan dah tak jadi lagi B40, tiba-tiba jadi T20 kan. Jadi M40, macam mana nak bayar cukai? Kena tahu, jangan terkejut. Tiba-tiba jual nasi lemak. Ada orang jual nasi lemak bayar cukai sampai 40,000 setahun. Jangan kita pandang rendah. Okay. Pengenalan terhadap perisian perakaunan. Kemudian PBT. Macam mana nak ambil lesen majlis? Kita bawa sekali orang majlis kat sini. Kemudian kita memperkenalkan agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam keusahawanan. Ada banyak agensi kita bawa. Kita bawa agensi-agensi mereka ni dan share dengan tuan-tuan dan puan-puan apa yang mereka buat. Apa yang ada di agensi mereka. Bagaimana selepas daripada kami, bagaimana mereka boleh menyambut kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kemudian pengenalan terhadap sistem pemantauan usahawan dan yang terakhir sekali pengenalan terhadap geran dan pinjaman pembangunan perniagaan di Malaysia. Dah habis, dah sampai dah tahun pertama, kita pun dah bersama mentor, ada yang tuan-tuan dan puan-puan dah berjaya, insya-Allah ada yang dah berjaya. Macam mana saya tadi buat sos yang tahu kat rumah aja, sekarang saya rasa saya nak buat kilang. Ingat tadi saya kata kita tak boleh bermula kilang, tapi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ada yang separuh dari tuan-tuan dan puan-puan akhir program ni dah buka restoran. Akhir program ni dah buka kilang buat air, botolkan air, insya-Allah. So kita akan kenalkan dengan tuan-tuan dan puan-puan dengan agensi-agensi kerajaan dan juga dengan bank-bank yang menawarkan geran percuma ataupun matching grant ataupun pinjaman. Jadi ini adalah keseluruhan program kami. Dan ingat, program ini adalah percuma dan saya amat berharap supaya
tuan-tuan dan puan-puan mengajak lebih ramai rakan-rakan kita, sahabat kita untuk memohon ke dalam program ini. Kena ingat, kami juga kena saring dulu, kita nak yang terbaik. Kita kena pastikan. Okay, selain itu, saya nak, sebelum kita akhir ini, saya ingin share macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak isi borang, nak isi apa nama, borang permohonan. Okey, saya akan share dengan tuan-tuan bagaimana nak mengisi borang permohonan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh faham macam mana nak isi borang. Kalau tak salah nanti susah. Okey. Ini adalah borang yang tuan-tuan puan akan dapat. Sama ada tuan-tuan puan-puan akan dapat melalui persatuan tuan-tuan puan-puan, melalui kawan-kawan hantar melalui WhatsApp. Inilah borang dia. Macam mana nak isi? Okey, kena pastikan usahawan B40, tak kisah Melayu, Cina, India, IBAN ke apa benda semua. Yang penting warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia aja. Keutamaan diberikan kepada mereka yang belum memiliki pendaftaran SSM, pendaftaran PBT dan tidak memiliki sijil pengendalian makanan. Bukan tak boleh, tapi keutamaan diberikan. Telah memulakan perniagaan home base atau street food. Okey. Isikan nama, nombor kad pengenalan, pastikan tuan-tuan dan puan-puan jangan terlalu terburu-buru nak isi borang, nanti sekarang salah nombor IC. Isi nombor betul-betul. Nombor telefon pun isi betul-betul. Sebab nanti kalau kita nak tuan-tuan dan puan-puan terpilih, macam mana kita nak kontak tuan-tuan dan puan-puan? Minta isi dengan berhati-hati. Bila kita lihat tuan-tuan dan puan-puan ni layak, tapi bila kita kontak tak dapat. So pastikan nombor telefon ni penting. Email ni juga penting, alamat ni. Alamat ni penting, saya nak tahu negeri mana. Kena ingat KL tak kira Selangor. Selangor dengan Negeri Sembilan. Sebab ada antara tuan-tuan dan puan-puan, kita akan pergi ke tempat tuan-tuan dan puan-puan. Jangan tiba-tiba tuan-tuan rupanya buat kat KL. Bila kami nak memantau, tuan angkat warung tu pergi ke Selangor pula. So alamat penting, so negeri mana, jantina, agama, umur, bilangan isi rumah, berapa orang. Kemudian latar belakang pendidikan tertinggi. Ini main tekan ni tuan. Ingin menyambung fasa 2. Ada orang tak nak pergi fasa 2, nak habiskan 6 bulan je. Dia nak dapat ilmu yang tadi yang untuk 6 bulan pertama, tak ada masalah. Saya tak nak sampai setahun 8 bulan sebab saya nak berniaga, nanti kan saya tak ada masa. Boleh kat sini. Saya nak belajar 6 bulan ya? Boleh. Tekan sini. Okey, jenis ni yang saya kata tadi. Apa benda tu? Okey. Yang kita cover home base, maknanya tuan-tuan puan-puan buat spaghetti kat rumah, lepas tu jual kat jiran-jiran. Itu kita cover. Buat spaghetti kat rumah, pakai food panda hantar. Tak ada masalah. Buat spaghetti kat rumah, buat nasi lemak kat rumah, pakai runner hantar. Boleh, home base. Buat kek kat rumah, buat air kat rumah, jual. Buat tempoyak kat rumah. Okey, ingat makanan apa? Tempoyak pun kita cover. Tuan-tuan puan-puan buat sambal ke, buat paste ke, buat air soya ke, jual air kelapa pun kat rumah kita cover. Itu dari home base di rumah. Street food ni yang kita nampak orang jual burger tepi jalan, jual nasi lemak, jual taufu fah, jual yong taufu tepi jalan. Kemudian food truck. Food truck pun kita cover. Orang yang pasar tani, pasar hari, pasar minggu semua kita cover. Kabut kita cover. Kios kita cover. Orang yang menumpang meletakkan makanan di restoran, dia tumpang je makanan dia letak pun kita cover. Tetapi kita tak cover restoran dan kilang. Ini orang dah besar. So kalau tuan-tuan puan memang ada restoran atau kilang, kita tak cover. Okey, ini tempoh berniaga kurang dia sebulan, kena ada melebihi setahun, mempunyai lesen perniagaan, mempunyai lesen majlis, status berkahwin, pendapatan bulanan seisi keluarga. Tolong isi. Tolong isi. Ini anggaran. Seisi keluarga. Maknanya kalau ada wife dengan anak, berapa sebulan? Okey. Katakan tuan-tuan perempuan dah setahun berniaga. Okey, so anggaran pendapatan perniagaan Jun, Julai, Ogos. Kita nak yang terkini. Kalau baru sebulan berniaga, Ogos saja. Jun dengan Julai itu letak kosong. Minta tolong letak. Kalau tak letak ataupun letak tu, kita tak akan terima. Sebab kita kena tapis melalui tadi pendapatan bulanan isi keluarga, anggaran pendapatan perniagaan. Ini memang kita akan tapis melalui 3 perkara ini. Okay, bilangan pekerja, kalau bekerja seorang aja, itu maknanya tiada bekerja lah.
Pernah menerima bantuan dari kerajaan? Ya, bantuan perniagaan bukan bantuan BPN apa semua, bantuan perniagaan. Tekun ke IIM ke kan, marah ke. Jenis bantuan yang diterima apa daripada kerajaan? Saya terima dari MARA tapi saya terima latihan, saya tak terima kewangan. Saya terima dari MARA, saya tak terima kewangan, tak terima latihan, saya terima sewa kedai. Ataupun you pergi InScan menerima khidmat nasihat. Kan? Okey. Bantuan jika anda terima bantuan okey, nampak tak? Ini soalan ni tidak wajib jika bantuan diterima. Ini yang ada merah tadi wajib. So kalau tak ada terima, tak payah jawab. Kalau kat sini tuan-tuan perempuan pernah menerima bantuan perniagaan dan kerajaan, tidak. Yang dua ni tidak perlu dijawab. Okey, jenis makanan yang dijual, tulis. Nasi lemak, coconut shake, cokoja, kek, tempoyak, paste makanan, sos, sambal, sambal giling, tak. Kategori makanan halal, tidak pasti. Ada yang jual tidak halal ke, ada jual yang memang confirm halal ke, atau saya tak pastilah halal ke tak. Tulis sini. Memiliki sijil asas pengendalian makanan, tulis ya tidak. Kalau ada sijil dalam industri makanan, mungkin sijil buat retort, sijil packaging pun boleh tulis sini jika ada. Lepas tu tanya, adakah pendapatan anda dan keluarga terjejas akibat COVID-19? Adakah anda memulakan perniagaan disebabkan kehilangan pekerja semasa COVID-19? Yang ini tulis. Dengan ini saya berikrar menjalani kursus dengan penuh berdedikasi, berterusan dan bermotivasi. Okay. So saya rasa itu saja daripada saya, Izzuddin Noh dari Usin Tijarah. Kami di Usin Tijarah amat menunggukan kehadiran saudara-saudari semua. Sebab benda yang paling penting sekali ialah kita ingin membantu tuan-tuan dan puan-puan. Akhir sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom tolong orang.